Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Muhammad Noh Johari. Dan saya Harian Teji Mutusin. Berita-berita utama malam ini. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengira Anak Puteri Hajah Majidah Nurul Bolkiah berkenan berangkat menghadiri Majlis Convocation Pelajar Tahun 6 Sekolah Rendah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Pendekatan Whole of Nation diperlukan dalam menangani cabaran ke arah fasiliti pertumbuhan kenderaan elektrik. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Majidah Nurul Bolkiah binti Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wadaulah berkenan berangkat menghadiri Majlis Convocation Pelajar Tahun 6 2021 Sekolah Rendah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Majlis diadakan petang tadi di Dewan Aunara, Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah di Ibu Negara. Antara yang menerima cenderahati cucunda Kebawah Duli Yang Maha Mulia Yang Amat Mulia Pengiran Anak Raihana Hanaul Bolkiah binti Pengiran Anak Khairul Khalil. Seramai 161 pelajar menerima cenderahati pada majlis tersebut. Penyampaiannya disempurnakan oleh Dr. Dainur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap Perancangan Guna Tanah dan Alam Sekitar Kementerian Pembangunan selaku pemangku pengarah urusan yayasan. Status harian normal baharu COVID-19. Satu kes berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan memaklumkan 262 kes dilaporkan sembuh hari ini. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 85.3%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 61.5%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 78.5%. Majlis-majlis dikir sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus bergema di masjid-masjid, surau dan balai ibadat di negara ini. Semalam Kementerian Kesihatan mengadakan majlis umpamanya di Masjid Universiti Brunei Darussalam. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Majlis didahului dengan sembahyang fardu maghrib berjemaah, diikuti dengan bacaan surah Al-Fatihah dan zikir maulud. Sementara itu, Jabatan Kuasa Takmir Masjid Pengiran Muda Abdul Matin, Kampung Melaut juga mengadakan majlis yang sama. Antara yang hadir, Awang Haji Azman bin Haji Abdul Rahim, pemangku pengarah Radio Televisyen Brunei dan Awang Haji Abu Bakar bin Haji Muhammad Don, Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Takmir Masjid berkenaan. Usaha semua pihak perlu untuk memainkan peranan masing-masing dalam pengelektrikan dan pengangkutan pengguna ke arah peralihan penggunaan kenderaan elektrik EV sekaligus terus mengembangkan sektor tenaga. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua berkata di negara Brunei Darussalam, bilangan pemilik kereta elektrik semakin meningkat secara perlahan dan hanya masa akan menentukan sebelum lebih banyak pengguna akan beralih kepada penggunaan EV.
Apabila ianya berlaku, pertumbuhan dalam sektor tersebut akan dapat ditingkatkan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah berucap demikian semasa majlis pelancaran stesen runcit pengecasan pentas pertama di stesen minyak IBA Lambak pagi tadi. Establishment of the EV Joint Task Force in 2021 is a testament to the commitment the government has made to further understand the requirements of EV during this pilot phase by bringing in players like BSM and several other private sectors into these committees. It is encouraging to see government bodies coming together, taking a whole-of-nation approach in tackling challenges such as policies, resources, infrastructure readiness, while coordinating solutions to facilitate the growth of EVs in the country. Pelancarannya disempurnakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan, Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Pengiran Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi, dan Datuk Seri Paduka Awang Haji Mat Satejo bin Sokiau, Timbalan Menteri Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri, bagi mencapai matlamat tindakan iklim dalam tenaga bersih dan pengangkutan yang mampan menjelang tahun 2035, syarikat pemasaran Brunei Shell Sdn Berhad menawarkan penyelesaian pengecasan kepada para pemandu kenderaan elektrik dengan cara yang mudah untuk mengecas kereta mereka di stesen. Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dengan kerjasama Jabatan Haliwal Masjid, Pusat Dakwah Islamiah, Kementerian Haliwal Ugama dan Belia-Belia Masjid mengadakan Wira Fajar program belia sembahyang fardu subuh berjemaah di Masjid sempena sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-17. Program diadakan di Masjid Kampung, Bekalan Batu. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Majlis dimulakan dengan sembahyang fardu subuh berjemaah diikuti dengan tazkirah subuh bertajuk Belia Siaga Masa Depan. 270 orang menyertai program tersebut terdiri daripada pegawai dan kaki tangan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, Persatuan dan Pergerakan Belia dan penduduk kampung berkenaan. Entah saja-saja. Padahal kalau kita niatkan keluar rumah untuk pergi ke pejabat, niatkan ini adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Khutbah Jumaat hari ini menekankan mengenai pentingnya etika kerja dalam pentadbiran berkualiti dan cemerlang. Ikuti perincian bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. Program Pertukaran Belia Negara Brunei Darussalam Republik Korea 2022 secara maya merupakan program anjuran Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Jabatan Belia dan Sukan dengan kerjasama Agensi Kerja Belia Korea KYWA dan Kementerian Kesaksamaan Gender dan Keluarga Republik Korea. Program 3 hari itu berakhir petang tadi dengan majlis penutupan secara maya yang diadakan di Dewan di Gadong, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Hadir Dayang Umi Kalthum binti Haji Abdul Karim, Pengarah Belia dan Sukan. Para peserta terdiri daripada Wakil Persatuan Belia, Sekolah Menengah, Kolej dan Institusi Pengajian Tinggi. Juga menyertainya Kim Yon Won, Pengarah Eksekutif KYWA. Selain mewujudkan platform bagi belia melalui dialog mengenai budaya daripada kedua-dua buah negara, program juga bertujuan untuk memperluaskan perspektif kedua-dua negara dengan memperkuatkan semangat kerjasama antarabangsa.
Etika kerja memainkan peranan penting bagi menghasilkan pentadbiran yang berkualiti dan cemerlang. Ini kerana tanpa adanya etika kerja, sudah tentu sumber tenaga manusia yang menjalankan tugas dalam pentadbiran sesebuah organisasi akan bertindak menurut perasaan dan hawa nafsu tanpa diikat oleh peraturan dan undang-undang. Perkara itu antara yang terkandung dalam khutbah Jumaat hari ini bertajuk Jujur, Amanah dan Bijaksana dalam Pekerjaan. Kita hendaklah menghayati etika dan garis pandu cara bekerja dalam Islam. Adapun antara sifat ataupun etika kerja yang patut ada dalam diri individu itu ialah: pertama, jujur. Jujur ialah lurus, tulus dan ikhlas dalam perkataan dan perbuatan. Sesungguhnya kejujuran dan kebenaran adalah kualiti yang mesti dipupuk dan diamalkan oleh pekerja-pekerja dalam perkhidmatan awam ataupun dalam sektor swasta. Kedua, amanah. Amanah ialah sesuatu yang dipercayakan kepada orang atau kepercayaan yang diletakkan kepada seseorang. Sesungguhnya amanah merupakan satu tanggungjawab yang amat besar dan sangat berat untuk dilaksanakan, dan ia bukanlah satu perkara yang mudah dan boleh diambil ringan. Dan yang ketiga, bijaksana. Bijaksana ialah berakal, arif, pandai, berhati-hati dan cerdik. Sesungguhnya dalam menjalankan tugas sebagai warga perkhidmatan awam, kita dituntut bijak dalam menjalankan tugas harian. Bergelar diri sebagai guru diakui bukan satu tugas mudah, namun bagi seorang guru yang berkhidmat di kawasan pedalaman, cabaran dan halangan yang dilalui mematangkannya, apatah lagi situasi yang dialaminya tidak semua orang mampu menghadapinya. Sempena Hari Guru tahun ini, Berita Perdana meninjau cabaran dan pengalaman guru yang berkhidmat di kawasan pedalaman. Demi melaksanakan tugas mendidik anak bangsa, Cikgu Awang Muhammad As'ad bin Haji Hamzah sanggup meredah perjalanan sejauh 80 km untuk mengajar 8 orang muridnya di sebuah sekolah di pedalaman. Jelasnya, biarpun berdepan dengan cabaran, namun ia tidak menjadi penghalang baginya untuk menunaikan tugas yang diamanahkan. Laporannya bersama Nadirah Haji Umarah. Guru yang berasal dari kampung Sinaut di daerah Tutong ini menempuh perjalanan kira-kira 2 jam untuk sampai ke Sekolah Rendah Datuk Maharaja Setia Dian Sukang di Ulu Belait. Menurut guru yang telah berkhidmat di sekolah ini selama 9 tahun mengajar subjek Bahasa Inggeris dan Melayu Islam Beraja, cabaran yang dihadapinya sebagai satu nikmat yang tidak ternilai kerana tidak semua orang boleh menggalas tugas mulia ini. Pada mulanya saya ditempatkan di sini, saya diberi tugas untuk mengajar prasekolah, yang mana murid prasekolah ini tidak tahu berbahasa Melayu, dan saya terpaksa meminta tolong daripada kakak mereka untuk menterjemahkan atau mentranslate bahasa Melayu saya pada bahasa mereka. Di Kampung Sukang ini tidak ada servis mobile untuk berhubung dengan orang yang di luar. Jadinya kami hanya berpandukan pada telefon sekolah, memandangkan telefon itu menggunakan solar. Kalau cuaca hujan mendung, maka telefon tersebut tidak berfungsi. Mengajar di kawasan pedalaman dan jauh dari jangkauan masyarakat bandar tentu tidak mudah. Namun, semangat anak-anak didiknya dalam menuntut ilmu serta keramahan warga kampung membuatnya tetap bersemangat menjalankan tugas dan menjadikannya lebih kental dan berdikari. Faktor-faktor yang membuatkan saya terus mengajar di sekolah ini ialah saya ingin melihat anak murid di sekolah ini, terutamanya di kawasan pedalaman ini, berjaya sampai ke pengajian tinggi. Saya ingin
melihat mereka berjaya, sudah mereka besar nantilah. Santunan budi insan bergelar guru. Peranan dan khidmat guru menjadi pemangkin kepada insan berwawasan. Keikhlasan, kecekalan dan kecemerlangan guru berperanan utama dalam mengembangkan potensi individu sehingga melahirkan model insan yang berpendirian, berkepribadian mulia dan progresif dalam mendukung kemajuan negara. Dalam perkongsian, guru-guru yang berkhidmat pada tahun 70-an, 80-an dan 90-an, mereka melahirkan penghargaan kepada guru-guru masa kini yang telah memberikan dedikasi dan komitmen tinggi serta penuh iltizam untuk meningkatkan mutu dan kualiti pendidikan, terutama sekali pada meningkatkan prestasi para pelajar. Guru-guru harus ada semangat untuk mendidik anak bangsa. Selain daripada itu, guru-guru itu mesti amanah, jujur dan ikhlas untuk memberikan pendidik kepada anak-anak agar guru-guru dapat melahirkan pelajar yang cemerlang, yang berpendidikan dan berkemahiran. Teruskanlah tugas dengan dedikasi, dengan semangat. Apapun cabaran yang ada, memang adalah masalah, tidak dapat dinafikan. Apapun cabaran yang dihadapi, hadapilah secara profesional sebagai gurulah. Kemudian dengan pikiran terbuka dan minda positif. Suka dengan niat untuk mendidik, untuk mengajar. So, dengan adanya kaedah-kaedah mengajar, so dengan adanya workshop yang given by MOE segala macam, ready to join, ready to take part, ready to learn. So, kalau sekiranya Tani ada dengan kemahiran tersebut, then teaching will not be stress, because penuntut sekarang ini dengan adanya the surrounding lain, pemikiran diorang sudah. 78 bakal jemaah Umrah Darussalam Services Senin Berhad DSSB diingatkan agar menjaga kesihatan dan menggunakan peluang mengerjakan amalan dan ibadah sebanyak yang mungkin. Lebih-lebih dalam bulan Rabiul Awal, iaitu bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan itu dijelaskan semasa taklimat dan praktikal umrah yang berlangsung pagi tadi. Sekurang-kurangnya ikan kita dorang ke kurang elok lebih kurang dan juga bakal jemaah umrah yang terbahagi kepada dua kumpulan. Mereka dijangka bertolak pada 4 Oktober dan 25 Oktober tahun ini. Melalui taklimat ini, jemaah umrah memperoleh pengetahuan berkaitan ibadah umrah dan mereka juga mendengar tazkirah mengenai ibadah umrah bertujuan mengukuhkan semangat mereka semasa menunaikan umrah di samping menghadapi cabaran ketika berada di Tanah Suci. Jemaah juga diberikan tunjuk cara praktikal mengerjakan tawaf dan sa'i. Ada gambar di sekitar, di belakang ada nombor apa ni perhubungan. 23 peserta Persatuan Pertiwi Daerah Temburung yang mengikuti program masyarakat bermaklumat kemarin meneruskan lawatan ke beberapa tempat di negara ini. Rombongan yang diketuai oleh Dayang Hajah Halimah binti Haji Abu Salam, pengerusi persatuan tersebut, melawat ke syarikat Seri Paring di Kampung Pengkalan Sibabau, Jalan Kota Batu. Mereka juga mengunjungi Galeri Lentera Makmur. Juga dikunjungi ladang nenas yang diusahakan oleh Majlis Perundingan Kampung Tunku Katok di kawasan kemajuan pertanian Tunku, Mukim Gadong A. Program masyarakat bermaklumat diungkayahkan oleh Jabatan Penerangan yang bertujuan memberi pengetahuan bagi meningkatkan taraf hidup melalui bidang keusahawanan. Bersempena Hari Jantung Sedunia, negara Brunei Darussalam juga tidak ketinggalan untuk memperingati sambutan tersebut. Sehubungan itu, Jambatan Sultan Haji Omar Saifuddin semalam dinyalakan dengan lampu berwarna merah. Hari Jantung Sedunia pada tahun ini membawakan tema Use Heart for Every Heart dan menekankan 3 mesej utama iaitu gunakan jantung untuk kemanusiaan,
Gunakan jantung untuk alam semula jadi dan gunakan jantung untuk diri sendiri. Dalam pada itu, Hari Jantung Sedunia akan disambut pada 2 Oktober ini di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin. Orang ramai dialalukan hadir untuk memeriahkan sambutan tersebut yang bertujuan memberi kesedaran kepada orang ramai tentang pentingnya menjaga kesihatan jantung.